السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, InsyaAllah pada pagi ini kita sama-sama baca. Setelah daripada kita baca zikir tadi, kita baca pula ayat Quran. Mudah-mudahan dia menjadi sebahagian daripada amal kita yang mungkin kita tak sangka akan besarnya fadilat dia di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi hari ini kita baca dari surah An-Naba juga, sambungan daripada ayat semalam. Itulah bermula dari ayat yang ke-17 ke surat 582, baris yang tengah-tengah tu, nombor ayat 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا بسم الله الرحمن الرحيم.
Sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Tidak lupa juga kita memperbanyakkan takbir pada hari-hari yang besar ini, dengan kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari di mana kita sangat-sangat dituntut untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita, Tuhan sekalian manusia, Tuhan alam semesta, pencipta segala-galanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang wujud, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disujud, dan satu-satunya Tuhan yang telah mencipta dan tidak ada sekutu baginya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alangkah bahagianya hidup bersama dengan syariat Allah. Alangkah bahagianya orang yang hidup kenal Tuhan dia, patuh kepada Tuhan dia, dan buat seperti mana yang diperintahkan oleh Tuhan dia. Kerana hidup kita ni, sebagaimana kita sebut semalam, gilah kok mana pun, gilah kok mana, gilah seluruh dunia ni, seluruh pelosok dunia kita pergi, tetap saja satu hari kita akan kembali kepada pencipta kita. Maka di saat itu kita semua ni akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Berbahagialah orang yang waktu dia hidup, lalu saat dia kembali kepada Tuhan, dia kembali dengan cara yang baik, kerana selama hidupnya dia hidup bersama Tuhan. Dan alangkah hinanya, celakanya, ruginya orang yang apabila dia kembali kepada Tuhan, lalu dia dapati seluruh hidupnya sebelum itu dia jauh daripada Tuhan. Sebab itu kita ni menggagahkan diri, bukan gagah pun, menggagahkan diri. Kita tinggalkan kesenangan, kita tinggalkan hiburan, kita tinggalkan perkara-perkara yang melalaikan. Kita gagahkan diri kita yang tidak berapa gagah ni untuk hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kata la haula wala quwwata illa billah. Kita tak gagah, kita tak kuat. Kita minta kekuatan daripada Allah, kita minta upaya dengan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Untuk Allah pandu kita, untuk Allah permudahkan bagi kita, untuk kita hidup di atas jalan yang Allah redha, jalan yang Allah suka. Walaupun pada kita mungkin sikit sekejap, tapi macam saya sebut tadi, boleh jadi yang sekejap pada pandangan kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang bila diajak untuk berzikir kepada orang, dia sungguh. Orang kata mari kita pakat pergi baca tahlil untuk orang mati. Dia pergi sungguh, dia baca zikir untuk siapa? Untuk orang yang mati. Tapi seramai mana orang yang sanggup menggagahkan diri untuk beramal diri sendiri, untuk kemuliaan, untuk kelebihan diri sendiri. Kita duduk sebentar untuk manfaat kita, kita duduk sebentar untuk menambahkan khazanah amalan kita.
zikir sekejap, baca ayat kursi, baca 3 qul, baca asbahna, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Benda sebentar je. Tapi inilah daya dan upaya ni tidak datang melainkan dengan rahmat dan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta dengan Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Bantu kami ya Allah. Pada apa? Dalam mengingatimu, ala zikrika, dalam berzikir kepadamu, wa syukrika, bantu kami dalam bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, bantu kami dalam memperelokkan ibadah kepadamu. Sebab inilah realiti perjalanan hidup kita. Yang Nabi nak bagi tahu, semalam kita dah sebut dah, Nabi ini nak bagi tahu kepada kita, nombor satu, kita ni ada Tuhan. Tuhan kita satu tu je, tak ada lain daripada Dia. Dialah yang menciptakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni Dia bagi tahu kepada kita di awal nikmat-nikmat yang kita kecapi. Semalam kita dah sebut dah tentang nikmat-nikmat Allah bagi kat kita. Allah ciptakan untuk kita bumi sebagai hamparan. Allah ciptakan gunung sebagai pasak bumi. Gunung Everest 8 km tinggi dia, pasak bumi, dan gunung-gunung yang lain, supaya bumi ini tidak bergoyang dan tidak bergegar sewaktu dia berpusing. Macam kita buat balancing tayar kita. Balancing tayar macam mana? Kalau silap balancing, bergegar habis. Tapi bumi ni smooth, yang kita pun tak rasa dia musing. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala ciptakan dia, dan Allah letak pasak-pasak bumi supaya bumi ni stabil. Lalu Allah ciptakan lagi macam-macam. Allah jadikan kita azwajan, ada pasang-pasangan. Ada suami, ada isteri. Kemudian ada pula anak-anak. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Semua ni nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dalam bermacam-macam bentuk nikmat. Kita hidup dalam ketenangan. Boleh makan, boleh minum. Ada pasangan, ada keluarga. Yang mana Allah Subhanahu wa taala nanti atas semua ni kita akan kembali kepada Allah, dan Allah Taala akan tanya kita balik. Allah Taala akan tanya kita balik. Apakah dalam kehidupan yang Allah Taala jadikan ini kita betul-betul ikut apa yang Allah Taala suruh? Sebagai seorang anak, macam mana kita dengan ayah kita sesuai dengan kehendak Allah? Sebagai seorang ayah, macam mana kita dengan anak kita sesuai dengan kehendak Allah? Macam mana kita dengan isteri kita sesuai dengan kehendak Allah? Macam mana suami atau isteri dengan suami dia sesuai dengan kehendak Allah? Kita dengan jiran, kita dengan majikan, kita dengan kawan, kita dengan apa, semua ni ada pada kita tuntutan-tuntutan agama yang kita mesti penuhi. Dan Nabi SAW datang kepada kita untuk ajar kita semua perkara tersebut. Alhamdulillah, kalau orang tu dia hidup berlandaskan syariat, lalu dia akan kembali kepada Allah, dia akan disambut dengan sambutan yang baik. Ini keimanan kita. Nabi datang kepada kita bawa keimanan. Pertama, Allah ada, Dia Tuhan kita satu-satunya yang berhak disembah. Yang kedua, keimanan yang Nabi bawa juga, setelah semua ni berlaku, akan ada tarikh penghujungnya, dan akan semua manusia dibangkitkan pada hari akhirat. Orang ramai tak percaya. Orang musyrikin tak percaya. Okay? Dia tak percaya. Allah Ta'ala datangkan lagi hujah.
Lalu Allah Ta'ala detailkan apa kejadian yang akan berlaku pada hari pembalasan itu. Bukan sekadar bumi ni hancur dah. Kalau dia hancur habis gitu tak apa. Nah, kita pun akan baca di hujung ayat ni, orang yang tak percaya tu dia kata alangkah baiknya kalau dunia ni sekadar hancur dia sahaja. Jadi tanah pakai begitu je. Tapi tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna yawmal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari keputusan itu adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Maknanya dia telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yuzadu alaihi wa la yanqus. Tak lebih tak kurang. Allah dah tetap dah. Cuma masalah dia tidak ada yang tahu melainkan Allah hari itu bila. Nabi pun tak tahu, Jibril pun tak tahu. Hari kiamat ni Nabi tak tahu, Jibril pun tak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Yang ni antara rahsia terbesar Allah Azza wa Jalla. Banyak lagi lah kita tak tahu. Tapi yang paling Allah Ta'ala sebut dalam Quran, antara hak manusia semua tak tahu, hak tahu hanya Allah, ada 5 mafatihul ghaib, 5 kunci ilmu ghaib, la ya'lamuha illahu, yang tidak diketahui melainkan Allah. Nombor 1 ni, Allah Ta'ala dialah yang hanya tahu bila nak berlaku kiamat. Orang lain tak usah katalah, dia kajilah apa pergerakan bintang di langit, kaji asteroid, kajilah macam-macam lah. Dia kaji pula apa tu teras bumi ni, cari punya magmanya apa, teras tak ada, gali beratus meter dalam tu, berkilometer mungkin, nak tahu berapa ataupun keadaan bumi ni macam mana. Dia pun keluar conclusion begini, dalam sekian hari bulan akan berlaku kiamat. Jawapan dia bohong. Tidak ada orang yang boleh declare bila berlaku kiamat melainkan Allah. Cuma hari itu sudah ditetapkan. Allah Ta'ala kata, "Inna yawmal fasli kana miqata." Tetap dah, cuma tak ada yang tahu melainkan Allah. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari ketika sangkakala ditiup. Hari tersebut macam mana dia bermula? Ditiupkan sangkakala. Fatatuna afwaja. Maka kamu akan datang secara berkumpulan ke padang mahsyar. Bila berlaku hari yang ditentukan itu, semua manusia ni akan bangkit semula. Ditiup sangkakala. Ni Allah Ta'ala sebut ni isyarat-isyarat saja. Sebab kalau kita susun kejadian dia tu secara detail, kita kena gabungkan ayat-ayat ni, kita akan dapat satu gambaran yang detail. Tapi Allah ni dia sebut sikit-sikit tapi banyak tempat, supaya manusia senantiasa baca, senantiasa dengar cerita kiamat. Ni dia sebut hari ditiupkan sangkakala, lalu manusia akan datang secara berkumpulan. Ditiup sangkakala, manusia mari mana ni? Manusia hak mati dah. Bila ditiup sangkakala, mereka akan hidup dan mereka bergerak ke padang mahsyar secara berkumpulan. Ramai, jumlah dia tak tahu. Tuan-tuan, kalau tengok padang mahsyar, kita tengok musim haji tu, kita rasa ramai dah. Tengok musim haji tu orang bergerak. Musim haji ni sebenarnya, saya kalau buat kursus haji, saya akan ingatkan jemaah haji bahawa cerita haji ni, antara maksud haji adalah simulasi hari akhirat. Simulasi hari akhirat. Orang musim haji ni, masa duduk haji tu mula-mula duduk berterabur, duduk hotel masing-masing. Kita tak nampak pun ramai dia. Tak nampak.
ada duduk di Land Premium, ada duduk di mana, Abraj Janadiriyah, hotel Malaysia lah, ada duduk di Misfalah, ada duduk di macam-macam tempat di Mekah. Tu hak kita, hak Indonesia pun duduk dalam hotel, ada semayang-semayang di hotel. Tapi bila hari 8 Zulhijjah, semua pakai ihram balik. Hak duk tamattu' sebelum ni, tamattu' pakai baju biasa ni, 8 Zulhijjah semua pakai ihram balik, semua niat haji, kemudian turun berbondong-bondong ramai pergi ke Arafah. Masa tu berduyun-duyun manusia. Hak ni ikut travel dia, hak ni ikut travel dia, hak ni ikut kumpulan dia, berbondong-bondong. Nak tuju mana? Nak tuju padang Arafah. Padahal itu bukan semua manusia. Kalau dikumpulkan semua manusia satu masa pun, kita dah dapat berbilion-bilion manusia. Hak pergi haji 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kita tengok dah ramai dah. Cuba bayangkan kalau semua manusia dikumpulkan pada satu waktu dalam keadaan yang sama. Kita boleh tengok, Allahu Akbar. Penuh, putih, padang Arafah tu putih. Padahal baru 3 juta. Cuba kalau 3 bilion. Manusia di dunia hari ni berapa bilion? Berapa bilion lah ni penduduk bumi? Berapa? 5 bilion? Ke lebih lah? 7 bilion dah. 7 bilion. Yalah, rakyat Cina saja ada 1 bilion. Kalau semua kumpul belakang, Allahu Akbar. Tiba-tiba gimana semua tu? Wa fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Dan pada saat itu langit dibuka, maka terdapat beberapa pintu langit. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung diterbangkan sehingga dihancurkan. Setelah dihancurkan ke angkasa. Dia tulis ke angkasa tu. Iyalah, bila pintu langit dah buka, tak ada dah yang menghalang kita nak pada semua tu. Lalu debu-debu, gunung-gunung diterbangkan, dihancurkan sehingga dia jadi seperti debu-debu yang berterbangan. Kita dah baca dah cerita debu berterbangan ni dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung jadi seperti debu-debu yang berterbangan, hancur berkecai. Kemudian apa jadi? Manusia dikumpulkan. Manusia dikumpulkan. Lalu Allah Ta'ala, bagaimana manusia? Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam kanat mirsada. Tempat disebut sini sebagai tempat mengintai. Apa maksud? Marsadatun muaddah, tempat yang disediakan. Tempat yang disediakan di mana di tempat itu para penjaga mengawasi dan mengintai isi neraka. Lit-taghina ma'aba, yang menjadi tempat kembali orang-orang yang melampaui batas. Okey, siapa dia orang yang melampaui batas? Wahumul usah al-mukhalifuna lirrusul. Orang yang melampaui batas ni ialah orang yang derhaka dan menyelisihi Rasul. Macam yang kita kata tadi lah,
back to basic. Allah pemilik sekalian alam, dia hantar Rasul kepada kita untuk ajak manusia ni, jom kita sembah Allah. Siapa yang dengar ajakan ni, dia pun beriman kepada Allah, dia pun taat. Allah suruh semayang, dia semayang. Allah suruh puasa, dia puasa. Allah suruh buat haji, dia buat haji. Allah suruh bayar zakat, buat zakat. Allah suruh taat ibu bapa, dia taat je. Orang ni diberi layanan yang baik sebab dia orang baik. Tapi kalau dia ni taghut, litaghi ni taghut. Taghut ni apa? Melampaui batas. Melampaui batas ni, apa maksud dia? Melampaui taghut. Nombor satu cari taghut. Taghut ni apa benar taghut? Kita dulu pemimpin taghut. Atas pemimpin sebut taghut selalu. Dan kita ni banyak kita sebut tu tentang kezaliman, kejahatan, taghut, hanya gibat pemimpin. Sebab kita dimomokkan dengan cerita politik daripada zaman dulu sampai sekarang ni tak habis-habis lagi. Sebenarnya ada cerita lagi penting daripada isu politik. Lah ni duk sibuk nak pilihan raya, kita pun tak tahu, malah nak setuh cerita panjang. Ada lagi benda yang lebih penting daripada semua tu. Biarlah siapa pun naik jadi pemimpin, kita tak kena tanya, dia hak kena tanya. Pasal dia pemimpin, dia kena tanya. Kita ni nak kena fikir soalan hak kita nak jawab bila Allah tanya kita. Allah tanya tentang kepimpinan kepada orang yang dilantik jadi pemimpin. Dah mu nak naik jadi pemimpin, mu jawab depan Tuhan. Kita ni ada soalan suku, soalan kita. Hak Tuhan nak tanya kita apa dia? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyyuka? Siapa nabi kamu? Wa ma dinuka? Apa agama kamu? Maknanya hak kita kena tanya akhirat esok tentang hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Nabi, hubungan kita dengan agama kita. Hak ni hak kita kena tanya. Kita kena sibuk, biarlah siapa pun naik pemimpin ikut dia, tapi kita nak sibuk dengan soalan yang kita nak jawab ni. Jadi betul ada taghut pada soal kepimpinan, tapi kena ingat ada juga taghut dalam soal berhubungan dengan Tuhan. Siapakah taghut yang dimaksudkan dalam ayat ni? Lit-taghina ma'aba, ialah orang-orang taghut yang mana dia taghut dalam berurusan dengan Tuhan. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Setiap rasul ni telah diutuskan untuk setiap umat, untuk ajak kaum dia agar mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Menjauhi taghut. Taghut di sini ialah apa saja sembahan selain dari Allah. Taghut dalam berhubungan dengan Tuhan. Kalau tiba-tiba manusia hari ini dia pergi sembah selain daripada Allah, maka dialah taghut paling besar sekali. Yang ni yang akan menjadi orang yang kembali kepada neraka Jahannam. Lit-taghina ma'aba, iaitu orang yang melampaui batas dalam hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Melampaui batas dari sudut mana? Pertama, dia tak sembah Allah, atau dia pergi sembah selain daripada Allah. Hak tak kenal Tuhan satu hal, hak kenal Tuhan tapi pergi sembah selain daripada Tuhan satu hal lain pula. Hak kenal Tuhan tapi menjadikan Tuhan tu ada tiga, satu hal lagi. Banyak bentuk sifat manusia ni dia pergi taghut dengan Tuhan.
Bila dia tagut dengan Tuhan, melampaui batas. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya dia tidak menduakan Allah, dia mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah sesuai apa yang Allah bagi tahu dan sesuai dengan apa yang Rasul sampaikan. Labithina fiha ahqaba, dan mereka tinggal di dalamnya dalam masa yang lama. Dalam masa yang lama. Lama dia lama mana? Kalau hak jenis syirik kepada Allah, lama dia selama lamanya lah. Labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba, dan mereka tidak dapat merasai udara sejuk di dalamnya, dan mereka pula tidak mendapat minuman. Allah Ta'ala ceritakan pula situasi dalam neraka. Tadi siapa penghuni neraka? Ni situasi dalam neraka. Macam mana dalam neraka tu? Tidak dapat merasai udara yang sejuk, dan tidak pula mendapat minuman. Tidak dapat minuman. Minuman macam mana hak dia tak dapat minuman hak sedap? Udara macam mana dia? Udara hak sejuk tak ada. Pasal apa? Dalam neraka ni panas yang membahang dan menyala-nyala. Kita berlindung dengan Allah Azza wa Jalla dari azab api neraka. Tapi berlindung dengan Allah pun dengan cara dia lah. Macam mana cara dia? Kena beriman kepada Allah. Kalau orang tak beriman kepada Allah, dia takut kepada api neraka, tetap akan diseret dan dihumbankan ke dalamnya. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air panas yang mendidih dan bernanah. Ada dalam neraka minuman. Hak dia kata tak dapat tadi minuman yang sedap, minuman yang sejuk. Kalau nak minum juga, Allah Ta'ala beri. Dua disebut dalam ayat ni. Yang pertama, hamiman, air panas. Panas tak ke mana air ni? Dalam ayat yang lain disebut apabila dia minum air tu, hancur lebur isi perut dia. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, habis segala isi perut tu, hancur lebur. Kulit dia pun habis bakar lepas dia minum air yang panas. Dahsyat. Wa ghassaqa, kalau nak minum juga tak nak minum air panas, ada lagi satu minuman. Apa dia? Nanah-nanah yang keluar daripada bakaran ahli neraka. Bila dibakar penghuni neraka, keluar nanah, keluar darah, keluar habis. Maka lendir-lendir itulah yang diambil dan diberi minum kepada ahli neraka. Dahsyat. Allah cerita ni supaya manusia takut. Takut untuk buat sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Dan kalau kita tak baca Quran, kita tak berasa benda ni. Jangan sampai kita bila sampai hari akhirat baru tengok Allahu Akbar, padahal Tuhan bagi tahu dah. Jadi bila kita dengar tu takut, tuan-tuan, kita cerita ni bukan untuk suka-suka. Sebab Allah cerita, kita royak. Tapi bagi kita yang mendengar ni, yang beriman kepada Allah, yang ada rasa takut pada neraka, berlindunglah banyak-banyak dengan Allah, dengan kasih sayangnya daripada azab api neraka. Jazaa'an wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Kita kata, dahsyatnya azab api neraka, tak padan. Dia kan orang baik atas dunia dulu, cuma dia tak sembah Tuhan je. Kita kata tak padan azab dia, padahal dia orang baik. Kita kata sebab dia baik dengan kita.
Tapi dengan Allah, pencipta dia, pemberi rezeki dia, pemberi sihat dia, pemberi kepada dia penglihatan, pemberi kepada dia pendengaran, Tuhan yang menjadikan dia bertutur rasa, boleh diri, boleh jalan, boleh tengok, boleh buat apa. Tuhan yang bagi kepadanya kepandaian, ilmu, akal, nafsu, semua, jantung, buah pinggang, paru-paru. Allah Azza wa Jalla, semua kenikmatan yang dia dapat dalam hidup datangnya dari Allah. Tiba-tiba dia tak sembah Allah, maka layak bagi dia untuk diazab. Dan Allah Ta'ala kata, setara tu azab api neraka Jahannam yang kita sebut tadi, dia adalah balasan yang setimpal untuk penghuni neraka. Kalau kata Taruk tadi, kita je kata, takkanlah macam tu sekali kena azab. Padahal dia ni, salah dia apa? Salah dia pergi sembah Tuhan selain Allah je. Kita pasal apa? Kita meremehkan dosa. Masalah manusia ni, kadang-kadang dia tidak menilai hak Allah dengan sebenar-benarnya, dan dia meremehkan isu-isu ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa ataupun syirik, terutamanya dosa syirik. Hak Tuhan paling marah, hak itulah ada manusia yang tak sensitif. Tuhan paling marah dosa syirik. Hak lain dia boleh ampun, dosa syirik paling dia marah. Tapi ada manusia bermudah-mudah dengan dosa syirik. Alah, tak apalah, kita pergi upacara agama dia pun, kan kita kan kawan-kawan, kita kan harmoni. Kita meremehkan dia. Padahal di sisi Allah, Allah sangat murka. Ada orang ajak manusia pergi minta kepada selain Allah. Kita pergi minta dengan kubur keramat, pergi minta dengan ahli sihir, pergi minta dengan tu, minta dengan orang ni, berdoa kepada selain Allah. Remehnya isu tauhid pada sebahagian manusia, remehnya isu syirik pada sebahagian daripada manusia. Sedang Allah Ta'ala kata, kalau nak tengok besar tak besar, mu banding macam mana Allah azab orang yang syirik, begitulah besarnya tahap kemurkaan Allah terhadap dosa syirik. Dan Allah kata, jazaan wifaqa, balasan tu setimpal dengan apa yang mereka buat. Kita tak nampak besar, kita nampak rasuah besar, kita nampak apa? Rogol besar, kita nampak apa lagi? Bunuh orang besar. Sedang di sisi Allah yang paling besar, syirik kepada Allah. Pergi minta doa kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, ada benda lain yang memberi manfaat dan mudarat kepada dia selain Allah, syirik. Manusia ni kadang-kadang dia tak pandai nilai. Dia tidak menilai isu dosa seperti mana Allah gambarkan. Itu bahaya. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada kesyirikan. Sebab itu dosa yang paling top yang akan berada dan dihumban dalam api neraka. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka itu sesungguhnya dahulu tidak pernah mengharapkan perhitungan. Antara orang yang diazab juga ialah mereka yang tak beriman dengan hari kiamat. Tak beriman hari kiamat. Tak percaya aku ada kiamat. Ya, kau kita ni akan bangkit seperti mana yang berlaku pada masyarakat jahiliyah dan sebahagian daripada orang-orang kafir hari ni pun. Pada dia kiamat tu tak ada. Kalau ada pun kiamat dalam versi hak dia. Kata Allah, orang yang diazab dalam neraka besok seksa, antara mereka ialah orang yang tidak berfikir dan tidak beriman kepada hari kiamat. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka benar-benar mendustakan ayat kami. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan setiap sesuatu dari kehidupannya kami catat dalam sebuah kitab.
fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Oleh itu rasakanlah azab yang disediakan, maka tidak ada yang akan kami tambahkan selain daripada azab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini antara ayat yang paling menakutkan, iaitu dalam neraka makin bertambah azab. Kita biasa dengar cerita syurga, seronok syurga, makan tak habis, makan tak habis, makan tak habis. Apa tak ambil ni ada lagi, ambil ni ada lagi, ambil ni ada lagi. Di sisi yang lain, azab neraka pun tak habis. Kalau api dalam nikmat syurga, makan pertama, yang kedua lagi sedap, yang ketiga lagi sedap, yang keempat lagi sedap. Maka ayat ni fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Allah menggambarkan yang berada dalam neraka makin lama makin azab, makin lama makin azab. Allah tambah azab. Tak habis. Hangus Tuhan tukar kulit baru. Hangus Tuhan tukar kulit baru. Hangus Tuhan tukar kulit baru. Dan azab yang kedua lagi berat daripada yang pertama. Yang ketiga lagi berat daripada yang kedua. Bertambah azabnya. Wal'iyadu billah. Kita berlindung dengan Allah daripada azab api neraka. Cerita tu memang menakutkan. Nak selamat daripada api neraka adalah cita-cita kita semua. Banyaklah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa paling masyhur, paling mudah minta selamat daripada api neraka ialah doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berilah kepada kami dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, akhirat benda baik juga, masuk syurga. Wa qina adzabannar, selamatkanlah kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Tuan-tuan, Quran ni cerita betul, cerita real. Ini bukan cerita reka-reka. Ia menjadi panduan kepada kita untuk perjalanan hidup kita, bermula di dunia sampailah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita untuk sambung besok pula. Cuma esok insya-Allah cerita dia cerita yang menggembirakan. Kerana ayat yang seterusnya Allah cerita tentang macam mana pula nikmat ahli syurga. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.